Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana seorang ustaz react ke atas Ustaz Syamsuri. Setelah saya menonton video react tersebut, saya dapati ada beberapa perkara yang perlu saya react. Jadi video ini adalah video react ke atas video react. Jadi saya akan main terlebih dahulu video Ustaz Syamsuri dan kemudian saya akan mainkan pula video ustaz yang react tersebut. Ustaz tu saya tak tahu nama dia, minta maaf. Tapi tak apa, saya akan mainkan dua video. Sambil itu, jemput menikmati pemandangan penerbangan turun, descent dan juga pendaratan di lapangan terbang Heathrow, London. Dalam penerbangan saya baru-baru ini ya. Baik, sekarang saya mainkan video Ustaz Syamsuri. Dan dengar baik-baik, hadis apakah yang dikatakan oleh Ustaz Syamsuri sebagai beliau tak temuinya, tidak menjumpainya? Hadis apakah yang beliau tidak jumpa? Dengar baik-baik. Popular dalam masyarakat kita ni apa dia? Bila waladhdallin, dia pergi selit masuk Rabbighfirli wali walidayya. Kan? Jadi ada, saya pun dulu mengaji kitab-kitab dulu ni, mereka begitu sunat pula lagi, mereka kata. Pasal apa? Kononnya nak lari daripada dianggap kita ni anak derhaka. Dia kata, dia buat main pula konon satu hadis yang saya duk cari pela tak jumpa. Dia kata siapa yang 3 hari tidak ucap, tidak doa kebaikan untuk mak bapak dia, maka memadai dia dianggap anak derhaka. Dia kata. Jadi sebagai nak mengelak daripada dianggap anak derhaka, dia kata tiap-tiap kali dalam semayang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, masuk untuk Rabbighfirli wali walidayya. Tuhan ampunkan aku dan ampunkan dua mak bapak aku. Baru amin. Cari-cari tak ada dalam nas hadis. Tapi duk habaq mata dah. Nah, ini masalah. Jadi saya secara peribadi menasihatkan tak sah. Benda-benda macam ni tak sah. Takut. Kok sekali lagi dia termasuk di dalam kalam yang ajnabi. Cakap yang di luar daripada sembahyang. Takut dia membawa kepada batal sembahyang. Takut. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya ya. Sekarang saya mainkan pula video ustaz yang react ke atas Ustaz Syamsuri ya. Baik, video ini agak panjang jadi saya lajukan sedikit playback speednya kepada 1.25. Ayuh kita tonton. Dengar baik-baik hadis apa pula yang dibaca ataupun yang cuba dijelaskan oleh ustaz ini ya. Baik, saya nak respon sikit berkaitan dengan satu isu, satu masalah berkaitan dengan baca doa di dalam sembahyang ketika mana setelah kita selesai membaca surah Fatihah waladhdallin, kemudian kita sebut Rabbighfirli wali walidayya amin. Sentuh sikit sebab hari ini ada kawan-kawan dia post dalam WhatsApp tu, dia hantar video Ustaz Syamsuri Haji Ahmad. Tajuk video dia masalah doa untuk mak ayah sebelum amin dalam solat. Baik, kita dengar sikit video dia. Masyarakat kita ni boleh bila waladhdallin, dia pergi selit masuk Rabbighfirli wali walidayya. Jadi ada saya pun dulu mengaji kita dulu ni dia begitu sunat Nabi pula. Masih apa pun dia nak lari daripada dianggap kita ni anak derhaka. Dia dah main pula kalau dia tidak cari bela tak apa. Dia kata siapa yang 3 hari tidak ucap, tidak doa kebaikan untuk mak bapak dia, maka memadai dia dianggap anak derhaka. Masih sebagai nak mengelak daripada dianggap anak derhaka. Dia kata saya terima kasih waladhdallin, masuk Rabbighfirli wali walidayya. Tuhan ampunkan aku dan ampunkan dua mak bapak. Baru dan sedang oleh nas hadis. Tapi kalau tak ada masalah. Saya secara pribadi saya rasa soal benar-benar itu soal takut. Saya ini termasuk di dalam keadaan yang ada ini. Yang kami di luar daripada sembahyang. Takut dia membawa kepada batal sembahyang takut. Dengar. Baik, Ustaz Syamsuri Haji Ahmad ni keluar kata wahabi dia marah. Dalam masalah dia sebut sini berkaitan dengan setelah kita baca waladhdallin
sebelum amin tu Rabbil Fili Walidayya. Ada siapa-siapa baca tak? Ada. Itu Ustaz Man juga baca tak ada di mana? Tak tahu baca dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil Fili Walidayya. Amin. Dah. Baik. Apalah dia kata Ustaz Syamsuri ni dia kata tak suruh baca lah sebab dia duk cari nas hadis tak jumpa. Itu. Yang kedua dia kata takut ada baca Rabbil Fili Walidayya tu jadi kalam ajnabi. Kalam ajnabi ni mana perkataan yang asing yang tidak mengena dengan sembahyang. Maka takut batas sembahyang itu. Takut batas sembahyang. Dalam kita di dalam nak menghukum, nak meletakkan satu hukum terhadap satu amalan, sekiranya kita tak jumpa hadis, kita ni pula orang biasa bukan muhaddisin. Jadi kita muhaddisin, dia orang yang muhaddisin ni dia akan kata apa? Lam ajid lahu aslan. Kalau dia kata satu amalan tu dia kata aku tak jumpa hadis lagi. Dia tak hukum lagi. Kecuali lah la aslalah. Yang memang tak ada hadis. Tu bolehlah dihukum kata bid'ah ke haram ke. Kalau kita tak jumpa hadis, kita ni ustaz biasa ya. Ada asalah hukum kata amalan tersebut ini tidak payah dilakukan. Adapun tak boleh dilakukan, ustaz hukumlah kita ustaz biasa pun. Kita cari hadis tak jumpa, kita tak jumpa hadis ada tak? Ada hadis tu ada, kita cari tak jumpa. Baik. Lepas tu dia kata apa? Dia duk kut-kut. Ada kut-kut kalam, jadi kalam ajnabi. Ada percakapan yang asing, yang biasa ni. Ada kita ustaz kita nak terang kat orang satu hukum tu janganlah duk kut-kut. Kita habaq tidak sah ke tak sah ke, batal ke tak batal ke. Siapa yang kata Rabbil Fili Walidayya dia kalam ajnabi batal sembahyang. Habaq milah ni duk kut-kut takut. Ada kut-kut takut apa? Ada bila tak jelas tak salah hurai. Itu yang apa yang dia katalah dalam video ni. Baik, di sini saya nak bawa satu kitab ni, kitab Ustaz ni Ustaz ada tulis kitab ni Risalah Al-Ampariyah fi tabyin sifat salat ala qauli sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli ala al-mazhab Syafi'i. Kita nak menerangkan sifat sembahyang Nabi, sifat sembahyang di atas sabda Nabi di atas perkataan Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku, yakni kama alimtumuni, seperti mana kamu mengetahui aku sembahyang. Mengikut manhaj ataupun mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yang mana kitab ni saya terjemah daripada 4 buah kitab syarah bagi kitab Minhajul Talibin bagi Imam Nawawi. Ada apa terjemah kitab ni? Terjemah daripada kitab tu tak baca 4 kitab Kanzul Raghibin, kitab Imam Mahali Tuhfatul Muhtad, kitab Ibnu Hajar Al-Haytami Riyadhul Muhtad, kitab Syekh Ramli, dan kitab Khatib Syarbini Al-Mu'min Muhtad Khatib Syarbini. Ada 4 kitab tu Ustaz baca 4 kitab tu baru Ustaz terjemah. Ambil kesimpulan daripada 4 kitab tu yang mana ibarat lebih senang, Ustaz terjemah dalam kitab Ustaz buat ni. Baik, dalam tajuk dia sunat berkata amin. Sunat berkata amin, baca. Dan sunat bagi musalli berkata amin mengiringi Fatihah setelah diam yang sebentar. Yang ni saktah yang latifah, saktatun latifatun. Sepada subhanallah. Baik, sunat bagi orang yang sembahyang, dia kata amin mengiringi Fatihah. Mana sunat kita tak kata amin, mana apa? Kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti sat. Amin. Berhenti sat tu serana saktah yang latifah. Berhenti sat dah masa kapung kita kata. Sekadar subhanallah. Subhanallah. Sekadar tu. Lepas tu amin. Kita nak ucap amin, tak apa, tak ucap amin pun tak apa, sunat ya, tak kata mayang, soh, bukan kut-kut lah, memang soh mayang lah. Nampak? Baik. Kemudian syarah dia, dan dikehendaki dengan mengiringi itu ialah tidak mencelah di antara keduanya, di antara waladdallin dengan amin tu oleh satu lafaz. Mana sunat kita berhenti seketika tu, jangan mencelahkan di antara waladdallin dengan amin tu oleh apa-apa lafaz tu.
Maknanya kita baca waladhdallin, sengat tak? Amin. Jangan mencelah, boleh? Mencelah dengan kalimah lain. Tetapi sekiranya, seeloknya dikecualikan seumpama Rabbil Fili. Rabbil Fili boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Rabbil Fili. Amin. Itu boleh. Sebab apa? Kerana hadis hasan. Mana kerana datang daripada hadis mana Nabi pernah berkata, dan hadis ni dalam peringkat hadis hasan. Nabi kata apa? Bahwasanya Nabi berkata mengiringi waladhdallin Rabbil Fili amin. Intaha Tuhfatul Muhtad daripada Ibn Hajar. Baik, hadis ni kita baca sikit hadis dia. Sebab Ustaz Syamsuri dia kata tak jumpa hadis. Mari kita baca. An Wa'il bin Hujr annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin qala rabbil fili amin. Dan diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW ketika baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Nabi berkata rabbil fili amin. Boleh. Hadis ni hadis hasan. Boleh tengok rocokan hadis ni dalam kitab As-Sunan Al-Kubra bagi Imam Al-Baihaqi, juzuk yang kedua muka surat 58. Dan juga Al-Mu'jam Al-Kabir bagi Imam At-Tabarani, juzuk yang ke-22 muka surat 43. Boleh tengok kita ada kalau nak tengoklah ni. Kalau orang kampung memang tak tengok sebab tak ada kitab. Nama Ustaz Syamsuri ni. Tengok kitab ni Ustaz. Ada hadis ni. Dia cari tak jumpa, dia kata tak boleh. Ni hadis ada ni. Baik. Dan sekiranya bahwasanya jikalau menambah ia musalli di atas demikian itu, di atas Rabbil Fili itu tambah apa? Wali walidayya wali jami'al muslimin. Tambah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Rabbil Fili wali walidayya. Boleh tak tambah wali jami'al muslimin? Amin. Jawab dia, nescaya tidak memberi mudarat pengiringan tersebut. Tak jadi mudarat, tak memberi mudarat, mana tak tertera lah. Dalam masalah, bila kita baca pada dia, sebelum kita amin, kena berhenti sat, dia tak jadi cedera amin. Apa dia? Berhenti seketika tu. Dengan sebab kita baca Rabbil Fili wali walidayya. Mana masih duduk dalam konteks, kita sunat kita berhenti seketika, diam sebentar. Faham? Dan juga dia tidak membawa kepada batal sembahyang. Sebab Ustaz Syamsuri kata tadi, dia kata takut batal sembahyang. Kut jadi kalam ajnabi. Rabbil Fili wali walidayya ni bukan kalam ajnabi. Ini dia panggil apa? Dia panggil ad-du'a. Doa ni suatu masuk dalam bab zikir. Az-zikru fi solat. Zikir dalam sembahyang. Mana dalam sembahyang ni zikir tidak membatalkan sembahyang. Kita berzikir. Sebab doa ni masuk dalam zikir. Boleh kita berdoa ni dalam sembahyang. Siapa nak jadi kalam ajnabi tu? Rabbil Fili wali walidayya ni doa bukan kalam ajnabi. Bagi jelas lah, bagi pasti lah. Jangan dok kut-kut. Faham? Ini kalau kita nak rojok, kalau kita bahasa nak rojok lah, untuk Ustaz Syamsuri ni, kita nak rojok, boleh tengok dalam kitab I'anatul Talibin, juzuk yang pertama, muka surat 147. Boleh rojok kitab Nihayatul Muhtad, juzuk yang pertama, muka surat 709. Boleh rojok kitab Bujarimi Al-Khatib, juzuk yang kedua, muka surat 25. Boleh rojok kitab Hawasi Sibwa Mulasi dengan Ibn Qasim, dalam kitab Hawasi bagi Tuhfatul Muhtad Ibn Hajar, juzuk yang kedua muka surat 59. Dan boleh juga rojok kitab Buriyah Tutulak Syekh Kat Jawi, juzuk yang pertama muka surat 126 kalau silap. Ada dalam tu. Okey, kita sudah pun menonton. Baik, beberapa ulasan dan react saya ya. Pertama, hadis yang tidak ditemui, hadis yang tidak jumpa, yang tidak dijumpai oleh Ustaz Syamsuri ialah setelah seseorang itu habis solat, setelah seseorang itu habis membaca surah Al-Fatihah, sebelum ucap amin, dia membaca Rabbighfirli wali walidayya. Okey, saya ulang ya. Apakah doa tersebut? Rabbighfirli wali walidayya. Okey, ini yang tidak ditemui oleh Ustaz Syamsuri. Sementara hadis yang ditunjuk oleh Ustaz yang react tersebut, mari sama-sama kita lihat rujukan yang beliau sendiri berikan ya. Baik, saya
tunjukkan di sini tangkap layar daripada kitab Al-Mu'jamul Kabir oleh Imam At-Tabarani. Okey, ini adalah kitab pertama yang ditunjuk oleh Ustaz sebagai membuktikan ada hadis. Okey, ada hadis dalam bab ini. Yang ini berdoa Rabbighfirli wali walidayya selepas membaca Al-Fatihah, sebelum mengucapkan amin di dalam solat. Okey, jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Sila rujuk jilid 22 muka surat 42 hadis nombor 107 sebagaimana tangkap layar. Imam At-Tabarani wafat tahun 360 Hijrah. Okey, nampak ya? An Wa'il bin Hujr annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah ayat 7. Qala, baginda sebut Rabbighfirli, amin. Boleh bezakan? Boleh bezakan? Yang Ustaz Syamsuri tak jumpa apa? Rabbighfirli wali walidayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan ampunilah kedua-dua ibu bapaku. Sementara hadis yang ada ialah Rabbighfirli, kemudian amin. Ini ditunjuk sendiri oleh Ustaz yang react, tetapi dia sendiri tak perasan. Yang Ustaz Syamsuri tak jumpa Rabbighfirli wali walidayya. Hadis yang Ustaz ni sendiri tunjuk ialah Rabbighfirli sahaja. Okey, baik. Rujukan kedua yang disebut oleh Ustaz ialah kitab As-Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi yang wafat tahun 456 Hijrah ya. Baik, ini dalam tangkap layar seterusnya. Edisi tahqiq Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Semua ni daripada Maktabah Syamilah ya. Baik, hadis nombor 2488. Imam Al-Baihaqi wafat tahun 458 Hijrah. Okey, kenapa saya sebut tahun wafat? Nanti saya bagi tahu sekejap lagi ya. Baik, sila rujuk tangkap layar ya. Okey, An Wa'il bin Hujr, sama daripada sahabat yang sama. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala rabbighfirli, amin. Tengok yang last kali tu. Apa yang baginda sebut dalam riwayat ni? Rabbighfirli, amin. Apa hadis yang tak dijumpai? Apa hadis yang tak ditemui oleh Ustaz Syamsuri? Rabbighfirli wali walidayya. Okey. Baik, rujukan kedua. Rujukan ketiga yang disebut oleh Ustaz yang react tadi itu ialah kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarah Al-Minhaj. Okey, jadi sila lihat tangkap layar yang ketiga ini. Judul-judul kitab tengok kat atas tu, dia kecil sikit. Okey, judul kitab tu dia kecil sikit. Jadi sekarang ini kita sedang rujuk kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarah Al-Minhaj oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wafat tahun 974 Hijrah. Beliau berkata, hadis yang dalam bab ini darjatnya hasan. Tapi yang hasan tu dengan lafaz yang macam mana tu? Okey, saya ada select biru di situ. Lil khabari al-hasani. Okey, merujuk kepada khabar. Khabar di sini maksudnya hadis yang darjatnya hasan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menilainya hasan, iaitu annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqibad dhalina rabbighfirli, amin. Bahwasanya Nabi SAW berkata setelah mengucapkan dhalin ialah apa? Rabbighfirli, kemudian amin. Jadi tiga rujukan yang disebut sendiri oleh Ustaz yang react itu, ketiga-tiganya hanyalah Rabbighfirli. Yang Ustaz Syamsuri tak jumpa, yang Ustaz Syamsuri tak temui ialah Rabbighfirli wali walidayya. Okey, jadi di sini kantoi habislah Ustaz yang react itu. Beliau sendiri yang tak dapat bezakan apa yang disebut oleh Ustaz Syamsuri sebagai yang tidak dijumpai olehnya. Kemudian Ustaz sendiri menjelaskan, Ustaz yang react itu, bahawa wali walidayya itu sebenarnya adalah tambahan para ulama Asy-Syafi'iyah. Bukan Imam Asy-Syafi'i, tetapi para ulama Asy-Syafi'iyah. Okey? Jadi, bezakan sekarang ini, tiga perkara. Pertama, yang tidak ditemui oleh Ustaz Syamsuri ialah Rabbighfirli wali walidayya. Hadis-hadis yang ditunjuk oleh Ustaz yang react, termasuk hadis yang dinilai hasan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, semuanya hanya Rabbighfirli. Sementara tambahan wali walidayya adalah tambahan
oleh sebahagian para ulama asy-Syafi'iyah, tambahan mereka, bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita juga dengar ustaz yang react itu mengkritik Ustaz Syamsuri bukan seorang ahli hadis kan. Dia nak kritik orang tapi dia sendiri pun bukan ahli hadis. Okey, tak apa. Baik, beliau membawa satu pandangan sahaja bahawa hadis yang Nabi SAW diriwayatkan menyebut Rabbighfirli itu berdarjah hasan, satu pandangan saja. Yang ini pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Padahal sesiapa yang mengkaji lanjut berkenaan hadis ini akan menemui bahawa di sana terdapat perbincangan yang agak luas ya. Saya bawa rujukan seterusnya. Okey, yang ini kitab Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid oleh Imam Nuruddin Al-Haytami, wafat 807 Hijrah. Bezakan dia, nama nak sama kan? Tadi Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat tahun 974 Hijrah. Sekarang ni Nuruddin Al-Haytami, wafat tahun 807 Hijrah. Tadi 974, sekarang 807. Okey, dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid, lihat riwayat nombor 2668 ya. Sama juga di hujung tu qala rabbighfirli amin. Okey, yang saya select warna biru itu Imam Nuruddin Al-Haytami menerangkan diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dalam sanadnya terdapat Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi dan beliau dinilai siqah oleh Ad-Daruqutni dan dipuji oleh para ulama yang lain, yang ini Abu Quraib. Okey, dan sekejap. Okey, dan dipuji oleh Abu Quraib, sementara wa da'afahu dan didaifkan pula jama'atun oleh sekumpulan ahli hadis yang lain. Wa qala, dan berkata Ibnu Adi, tidak aku lihat baginya hadis yang mungkar. Okey, tidak aku lihat baginya hadis yang mungkar. Jadi dalam sanad tu terdapat perawi yang diperselisihkan darjahnya. Imam Ad-Daruqutni menilainya thiqah, yang ini dipercayai. Imam Abu Quraib memberi puji-pujian kepadanya, sementara sekumpulan yang lain, ni dua orang saja yang kata okey. Yang kata okey ni dua orang je. Sekumpulan yang lain mendaifkan perawi tersebut ya. Dan Ibnu Adi pula, Ibnu Adi ni seorang lagi imam dalam bidang jarah wa ta'dil, berkata tidaklah aku melihat baginya, bagi perawi itu, hadis-hadis yang mungkar. Okey, tetapi Imam Az-Zahabi berbeza pandangan dengan Imam Ibnu Adi. Okey, rujukan seterusnya ialah kitab Al-Muhazzab fi Ikhtisar As-Sunan Al-Kubra oleh Imam Az-Zahabi. Okey, lihat riwayat nombor 2204 sebagaimana tangkap layar, dan riwayat yang samalah daripada Wa'il bin Hujur. Okey, dan setelah mengucapkan waladhdallin qala rabbighfirli amin. Setelah itu apa kata beliau? Apa kata Imam Az-Zahabi? Qultu, aku berkata, aku di sini Imam Az-Zahabi, haza hadis mungkar. Hadis ini mungkar. Wal utaridiyyu wa abuhu tukullima fihima. Dan dua perawi ini, al-utaridiyyu dan ayahnya, terdapat perbincangan terhadap mereka berdua. Sementara perawi yang bernama Al-Yahsibiyyu, okey, perawi yang bernama Al-Yahsibiyyu, dalamnya terdapat sesuatu yang tidak diketahui ya. Al-Yahsibiyyu fihi jahalatun, padanya terdapat sesuatu yang tidak diketahui. Jadi beliau memberi penilaian yang lebih tegas terhadap hadis tersebut bahawa ia adalah hadis mungkar. Agaknya kenapakah Az-Zahabi memberi penilaian yang lebih tegas? Sebab tapi ini pandangan peribadi saya, sebab kalau disemak dengan lebih lanjut, sebenarnya sahabat yang sama, yang ini Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, meriwayatkan hadis yang sama tanpa adanya doa Rabbighfirli, dan ia diriwayatkan oleh para imam yang lebih masyhur dan lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, rujukan seterusnya Sunan At-Tirmizi ya, edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 248. Okey, sila rujuk yang warna merah tu an Wa'il bin Hujur, sahabat yang sama. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah ayat 7, faqala amin. Tak ada Rabbighfirli ya.
Sama, Wa'il bin Hujur sama juga dia mendengar Nabi SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin. Tak ada rabbighfirli. Rabbighfirli wali walidayya pun tak ada, rabbighfirli pun tak ada. Okey, dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang wafat tahun 279 Hijrah. Tadi tu kita ambil hadis daripada imam yang lebih jauh, sanadnya lebih panjang. Bila sanadnya lebih panjang, kemungkinan wujudnya para perawi yang lemah dalamnya adalah lebih tinggi. Okey, tadi siapa? Imam At-Tabarani, wafat tahun 360 Hijrah. Siapa lagi yang kedua? Imam Al-Baihaqi, wafat tahun 458 Hijrah. Sekarang ini Imam At-Tirmizi yang wafat tahun 279 Hijrah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, juga dinilai sahih oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud serta rakan-rakannya dalam semakan mereka ke atas Sunan At-Tirmizi dengan judul Al-Jami'ul Kabir. Sila lihat hadis nombor 246. Okey, kita baca seterusnya. Wa madda biha sautahu. Okey, baginda menyebut Amin dengan memanjangkan suaranya. Ini sebagaimana yang kita selalu buat, baik sembahyang berseorangan ataupun berjemaah, kita panjangkannya. Amin, kan? Okey. Berkata Imam At-Tirmizi, wa fi al-bab, dalam bab ini an Ali wa Abi Hurairah. Dalam bab ini terdapat riwayat lain daripada Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Okey, mari kita lihat riwayat daripada Ali dan Abu Hurairah. Apakah ia amin saja ataupun ada doa Rabbighfirli? Okey, baik. Riwayat daripada Ali dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah sebagaimana tangkap layar ini. Edisi tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, ya. Hadis nombor 854. Nampak tak yang saya birukan tu? An Ali bin Abi Thalib, ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qala waladhdallin qala amin. Tak ada Rabbighfirli. Okey, ini riwayat Imam Ibnu Majah. Alright. Dan Imam Ibnu Majah ini wafat tahun, sebentar ya, 273 Hijrah. Ini imam-imam yang lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya lebih pendek dan memang dinilai sahih pun. Dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Tadi kita baca yang ada tambahan Rabbighfirli tu sanadnya lagi panjang. Bila lagi panjang, memang kemungkinan berlakunya wujudnya para perawi yang dhaif adalah lebih tinggi. Okay? Jadi tadi daripada Wa'il bin Hujur, daripada beliau sendiri tak ada Rabbighfirli. Kemudian daripada Ali bin Abi Thalib tak ada Rabbighfirli. Seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, ia hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Okey, di sini saya tangkap layar ini daripada Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 782. Okey. Okey, an Abi Hurairah, okey, an Abi Hurairah. Okey. Okey, ayo kita baca. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza qala al-imam, apabila imam menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka hendaklah berkata amin. Fa innahu man waqafa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Okey, maksudnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim, maka ucapkanlah amin, kerana sesungguhnya sesiapa yang ucapannya itu bersamaan dengan ucapan para malaikat, diampunkan dosa-dosanya yang lepas, diampunkan baginya dosa-dosanya yang lepas. Sekali lagi ya, amin sahaja, tidak ada Rabbighfirli. Okey. Baik, berdasarkan 3 hadis ini yang kalau Bukhari Muslim confirm sahih, Ibnu Tirmizi pun sahih, Ibnu Majah pun sahih, kita dapat lihat bahawa di dalamnya tidak ada tambahan doa Rabbighfirli. Okey. Baik. Jadi ini riwayat-riwayat ini adalah lebih kuat. Tadi tu yang dhaif. Sebagian orang mungkin kata boleh diamalkan atas dasar anjuran beramal, keutamaan beramalkan, sebab mereka ni suka hadis dhaif. Okey, antara syarat pengamalan hadis dhaif ialah ia tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripadanya. Saya ulangi, apabila jumhur para ulama membolehkan penggunaan hadis dhaif untuk anjuran beramal, untuk menerangkan keutamaan beramal, okey, antara syaratnya, banyak syarat mereka letak.
Antara syaratnya ialah hadis dhaif tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripadanya. Sekarang hadis yang lebih kuat daripadanya daripada sahabat yang sama, Wa'il bin Hujur, dan juga daripada dua sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Hurairah, ketiga-tiganya tidak ada tambahan Rabbighfirli kemudian barulah sebut amin. Semua ketiga ni adalah amin terus, tak ada Rabbighfirli, ya. Baik. Saya nak masuk ke kesimpulan, tapi sekarang dah nak mendarat dah. Kita nikmati pemandangan mendarat di lapangan terbang Heathrow. Kemudian saya sambung sedikit dengan kesimpulan. 1000. Check. Stable. Clearance to gas. Autopilot going on. Approach 1. Baiklah, kesimpulan daripada penjelasan saya ini, pertama, pesanan kepada diri saya, kepada ustaz yang react, jangan terburu-buru hendak react. Jangan terburu-buru, tapi semak dan dengar betul-betul, ya. Dan tak perlu nak masuk, tadi sebut apa, kalau nak sebut Wahabi salah, bukan ahli hadis lah apalah. Sebab bila sebut lebih-lebih tu, tengok kena balik ke batang hidung sendiri, kan. Tu yang pertama, ya. Yang kedua, saya ulangi sekali lagi, yang tidak ditemui oleh Ustaz Syamsuri ialah apa nak kata doa Rabbighfirli wali walidayya. Yang itu memang tak ada hadis, ia merupakan tambahan para ulama dalam mazhab Syafi'i. Para ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Para penonton kena bezakan, ya. Syafi'iyah, Imam Syafi'i lain. Kadang-kadang yang Syafi'iyah terkemudian tu okey, baik. Yang kena kritik pula oleh ustaz yang react ialah lain, kan. Sebab Ustaz Syamsuri kata tak jumpa lain, dia pula bawa hadis yang lain. Okey, jadi dalam rangka nak mengkritik bukan ahli hadis, ustaz yang mengkritik tu pun dia mengkritik Ustaz Syamsuri bukan ahli hadis, tapi dia sendiri pun okey, tak nak sebut banyak lah. Baik, jadi hadis Rabbighfirli yang dibaca setelah waladhdallin sebelum amin, ia adalah dhaif dari sudut sanad dan tertolak dari sudut matan. Kenapa tertolak? Kerana di sana terdapat riwayat-riwayat lain yang sahih, yang juga daripada sahabat yang sama, dan juga dua orang sahabat yang lain, Wa'il bin Hujur, sahabat yang sama, Ali bin Abi Thalib, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum, semuanya tak ada Rabbighfirli. Okey, baik. Kemudiannya ia juga tertolak dari sudut yang lain, di mana dalam solat Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih telah pun mengajar tempat untuk kita berdoa. Bila
ketika sujud. Pada mana-mana sujud. Jangan bataskan pada sujud rakaat akhir ya. Pada mana-mana sujud kita boleh doa. Dari sini boleh saja berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, boleh berdoa di situ. Ataupun satu lagi tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ketika membaca tasyahud akhir sebelum memberi salam. Kita boleh berdoa di situ. Ini adalah tempat yang sahih untuk berdoa. Jadi ayuh kita berdoa di situ dan bukannya berdoa setelah membaca Al-Fatihah dan sebelum mengucapkan amin ya. Baik, demikian ulasan dan react saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.